Gaza ni sebesar Shah Alam je, tapi penduduk dia 2.1 juta. Tengok kecil ya Gaza tu, tinggal penyatu je. Jadi tuan-tuan, itu kita lihat sinopsis sikit ya. Sebenarnya cerita dia begini. Saya nak cerita lah. Kita tengok video, kita nak cerita. Saya tengok video pula, kita cerita pula. Baik. Dia ceritanya begini. Yahudi ni sebenarnya mereka tidak ada negara. Mereka merempat di seluruh dunia. Palestin merupakan negara umat Islam sejak 1000 tahun. Hiduplah keadaan aman damai. Ada golongan Yahudi, golongan Kristian duduk aman damai di Palestin yang dipimpin oleh kepimpinan umat Islam di sana. Lalu golongan Yahudi ini mereka mencari satu tempat untuk mereka nak bertapak. Lalu mereka buat perancangan. Maka wujudlah satu organisasi Zionis antarabangsa, Pertubuhan Zionis. Pertubuhan Zionis itu tuan-tuan ditubuhkan untuk apa? Untuk mencari tempat dan bertapak. Pada zaman kerajaan Osmaniyah, mereka cuba berunding dengan raja-raja Osmaniyah, tetapi tidak berjaya. Mereka berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua, pemimpin kerajaan Osmaniyah. Sanggup memberi berapa saja nilai duit, harta, kekayaan, asalkan tolong benarkan mereka untuk duduk di Palestin. Tetapi apa kata Sultan Abdul Hamid yang kedua? Sultan Abdul Hamid Al-Thani, dia kata apa? Selagi mana aku hidup, selagi mana aku memerintah, aku tidak akan membenarkan walau 1 inci dari bumi Palestin didiami, dimiliki oleh golongan Yahudi. Mereka tidak ada hak untuk datang untuk mengambil tanah yang dimiliki oleh umat Islam Palestin. Baik. Jadi oleh kerana cara rundingan tidak berjaya, lalu golongan Zionis ni maka buat apa? Mereka buat perancangan. Mereka masuk ketenteraan, membantu British. Mereka nak bantu British, masuk beramai-ramai. Wak Yahudi ni masuk ramai-ramai, dan mereka target untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah dengan bantuan British. Berlakunya peperangan dunia yang pertama. Itulah detik-detik yang sangat menyayat hati, yang mana hasil daripada gabungan Zionis ini, golongan Yahudi ini dengan tentera British, di samping mereka hantar Lawrence of Arabia pergi ke tanah Arab, meniup semangat perkauman, di samping usaha yang dibuat oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki sendiri, kemudian usaha yang dibuat oleh British dibantu oleh Yahudi, maka mereka menang dalam perang dunia yang pertama. Akhirnya British dapat menawan Palestin, menjajah. Macam kita dulu British jajah juga tanah Melayu kan dulu. Malaysia ni dulu dijajah oleh British juga. Kita punya penjajahan lama. Daripada Portugis tahun 1511 no. Lepas Portugis datang apa? Ingat tak sejarah? Lepas Portugis apa? Lupa dah kan. Lepas Portugis, Belanda 1624. Kan? Lepas tu baru British, lepas tu Jepun, lepas tu British balik. Sampailah kita merdeka tahun 1957. Baik tuan-tuan. Jadi ceritanya bagaimana? Ceritanya ialah bila mana British menang, dia tawan Palestin. Bila dia tawan Palestin, dia jajah Palestin, itulah bermula saat-saat bila mana Zionis ni banyak bantu British. Dia pun minta lah. Dia pun minta dia nak duduk di Palestin. Bermulalah British memberi kebenaran kepada Yahudi ini untuk membuat penempatan awal.
Start tahun 1917. Apatah lagi bila kerajaan Osmaniyah jatuh tahun 1924. Lagi ramai datang. Lepas datang. Mereka datang beramai-ramai. Bahkan pertubuhan Zionis antarabangsa ini, dia menyeru kepada semua Yahudi ada seluruh dunia. Kononnya atas tuntutan agama. Kononnya dia kata semua kena pergi mendiami Palestin. Bila maka sampai di Palestin, penduduk asal Palestin dihalau. Mereka guna kekuatan tentera, maka guna British, maka guna kekerasan, maka bunuh ramai dah penduduk asal Palestin. Maka halau. Lalu mereka membina penempatan demi penempatan, sedikit demi sedikit, dengan mereka menghalau dan merampas rumah-rumah orang Palestin. Akhirnya pada tahun 1948, dengan sokongan padu daripada Amerika Syarikat dan negara-negara sekutu, mereka mengisytiharkan negara Yahudi yang berdaulat yang dirampas daripada bumi Palestin tahun 1948. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau kita lah, kalau berlaku dekat kita, kalau British datang tiba-tiba British isytihar negara ni negara mereka, agak-agak kita nak duduk diam lah. Katakan kita duduk di taman ni, tiba-tiba dia halau kita ni, dia ambil rumah-rumah kita ni, agak-agak kita nak duduk diam tak tuan-tuan? Dan itu yang berlaku. Orang Palestin ni duduk di rumah ni. Maka mari dengan kekuatan tentera, kekuatan polis dia arahkan penduduk ni, tuan rumah ni keluar. Dia ganti dengan orang Yahudi duduk di rumah ni, jadi hak milik dia. Terus tukar nama. Ni rumah nama kita ni, dia buat undang-undang ni, dia terus tukar nama, kita dia halau kita, nak pergi mana pergilah, nak merempak lah. Ini hak aku, dia kata. Tuan-tuan bayangkan, kita ada rumah, tetamu datang, kita bagi duduk tidur ruang tamu, tiba-tiba dia claim rumah kita itu rumah dia, dia halau kita keluar daripada rumah kita sendiri. Itu yang berlaku di Palestin. Maka apabila Yahudi mengisytiharkan itu negara mereka tahun 1948, pada waktu itu penduduk Palestin tidak berdiam diri. Apatah lagi Palestin ni, dia ada satu tempat yang paling suci, iaitu Masjid Aqsa, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tempat yang disinggahi oleh junjungan besar baginda Nabi SAW. Ni tengok ni, you are currently offline. Cuba tengok saya. Kita nak pegang video tadi tak boleh pun. Dia punya please check your internet connection and try again, dia kata. Ada masalah buat ni. Baik. Dia duduk pusing lama. Baik, jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, jadi itu keadaan dia. Maka bermulalah penentangan umat Islam Palestin nak mengambil balik hak mereka. Tapi mereka digelar sebagai pengganas. Tuan-tuan, kita tuan rumah, kita dihalau daripada rumah kita, kita nak ambil balik rumah kita, kita dianggap sebagai pengganas. Kalau kita lawan, mereka umat Islam Palestin tidak ada senjata, tuan-tuan. Sebab itu pada peringkat awal mereka menggunakan batu-batu saja. Tahun 1987 Syekh Ahmad Yassin menggerakkan satu disebut sebagai gerakan intifadah, kebangkitan nak lawan golongan Yahudi, tapi dengan batu saja menggerunkan mereka. Tetapi mereka balas dengan peluru-peluru, ramai yang mati, tuan-tuan. Saya ingat masa saya belajar dekat Jordan dulu, pernah satu ketika, hari ni besok ni masa nak pergi kelas, tiba-tiba semua satu universiti tutup. Rupanya sebab dia sebelah je, Palestin ni sebelah je, jiran. Rupa-rupanya pada waktu itu Yahudi ni dia buat apa tuan? Zionis ni, umat Islam tengah sembahyang subuh di Masjid Ibrahim Al-Khalil, tengah solat subuh, tengah sujud ni, dia main ditembak je, tung dia tembak. Ramai yang syahid pada waktu itu. Itu keadaan, maka nak buat apa, maka buat ikut suka je. Akhirnya maka bagilah, oleh kerana umat Islam dapat menguasai Gaza, dibagilah Gaza dan tebing barat pada umat Islam. Itu pun dari sudut keselamatan, ketenteraan mereka kuasai.
Desur immigration mereka kuasai, desur api, air, ruang udara, semua mereka kuasai. Sebab itu orang kata Gaza ni sebagai sebuah tempat penjara terbuka yang terbesar di dunia. Walaupun dia ditakbir oleh pemerintah Palestin, tetapi penguasaan sepenuhnya oleh Yahudi itu berlaku. Mereka nak buat sekatan jalan raya ke, mereka nak tangkap orang ke, mereka nak cek masuk dalam penjara, ikut suka mereka. Tuan-tuan, itu keadaan yang menimpa umat Islam ataupun penduduk Palestin dari semasa ke semasa. Satu kezaliman yang dunia tak pernah nampak. Sebab apa? Sebab selama ini berita yang sampai kepada kita hanyalah berita berat sebelah daripada CNN, BBC, berita Yahudi. Yahudi ni kuat pemohong, tuan-tuan. Amerika pun serupa kuat pemohong. Sebab tu baru ni di Washington Post mengeluarkan satu gambar budak-budak Palestin ni yang berdarah-darah, ditukar caption. Dia kata inilah budak-budak Israel yang diselamatkan oleh tentera Israel akibat daripada kekejaman Hamas. Dia ambil gambar budak Palestin yang ditembak oleh Zionis, dia boleh tukar caption tu. Itu hak sekarang berlaku ni. Pemohong sungguh. Tu Yahudi dia sifat dia pemohong. Sebab tu kalau kawan kita ni, kaki temerang ni, mohong yang kerja dia, boleh kita buat satu perumpamaan bohong macam Yahudi. Kalau orang kuat bohong sangat ni, kita kata bohong macam Yahudi. Sebab Yahudi kuat bohong sungguh. Tetapi satu, kita kata peristiwa ataupun yang disebut sebagai Taufan Al-Aqsa ini yang berlaku merupakan satu hikmah yang sangat besar. Sebab apa? Sebab antara yang terlibat adalah wartawan sekarang ini sanggup mengorbankan jiwa mereka semata-mata nak sampaikan berita yang benar kepada seluruh dunia. Maka pada hari ini barulah dunia nampak siapakah Yahudi sebenarnya, yang selama ni mereka tak pernah nampak. Selama ni mereka duk tembak orang penduduk Palestin ni atas alasan mempertahankan diri, membela diri. Orang Palestin ni pengganas. Itu yang mereka war-warkan. Tuan-tuan bayangkan penduduk asal dipanggil pengganas, mereka yang merampas tanah, merampas bumi, merampas kebun, merampas rumah, dikatakan mereka itu pula mempertahankan diri. Ini satu kartun betul. Tetapi dunia boleh percaya sebab ianya dipegang oleh Amerika, disokong oleh Eropah, kebanyakan negara Eropah dan seumpamanya. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini satu hikmah yang sangat besar. Apabila wartawan-wartawan yang berada di lapangan yang sanggup mengorbankan diri mereka menyiarkan berita secara langsung apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, barulah orang nampak rupa-rupanya Zionis ni, Yahudi ni, dia bukan perang dengan tentera Hamas pun. Sebab dia perang dia kalah, tetapi dia bertindak membunuh mereka yang tak berdosa, bertindak membunuh kanak-kanak. Daripada 21,000 yang sudah syahid terkorban di Palestin, 10,000 kanak-kanak. Maknanya hampir separuh kanak-kanak. Jadi apa kaitan kanak-kanak itu dengan tentera? Itu kita kata pelik. Sebab apa ni? Orang dunia nampak, tapi kita tak heran. Sebab apa kita tak heran? Sebab Al-Quran sudah merakamkan dalam Al-Quran. Allah dah sebut dalam Quran bahawa golongan Yahudi ni Nabi pun maka sanggup bunuh. Wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghairil haqq, kata Allah, mereka bunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Kalau nabi pun maka sanggup bunuh, agak-agak budak-budak maka sanggup tak? Maka tak peduli budak-budak, wanita, orang tua, dan itulah yang majoriti maka bunuh. Satu dunia melihat pada hari ini. Tak kira siapa, satu dunia melihat. Orang barat sendiri pada hari ini, hatta orang US sendiri, warga US mereka kata apa? Kami malu kepada negara kami sendiri yang menyokong pembunuhan secara terang-terangan terhadap kanak-kanak, terhadap wanita. Kononnya mereka selama ini mendukung hak kanak-kanak, hak wanita, tapi itu semuanya omong kosong. Kerana apabila mereka menyokong Yahudi, menyokong Zionis, bermakna mereka menyokong supaya hak kanak-kanak dicabuli, hak wanita dicabuli.
Maka dengan sebab itu dibunuh dengan begitu sewenang-wenangnya, dan hikmah yang sangat besar tuan-tuan. Pada hari ini kita lihat bagaimana seluruh dunia menyaksikan kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi, dan orang takkan terima. Hatta orang bukan Islam pun sedar bahawa inilah kezaliman, kejahatan Yahudi yang di luar batas kemanusiaan. Mereka bukan manusia, lebih teruk daripada haiwan lagi. Sebab itu, sedar tak sedar tuan-tuan, masing-masing melihat kepada umat Islam Palestin, dan ramai yang teruja dengan kehebatan, kekuatan yang ada pada umat Islam di Palestin sebenarnya. Sebab dengan ujian yang besar berlaku pada mereka, mereka tetap sabar. Tuan-tuan bayangkan apa yang berlaku. Kita tengok video seterusnya dan kita cerita balik. Tengok video dulu. Ni. Kita tengok keteguhan anak-anak Palestin ni, yang orang kata Yahudi pun mati akal nak buat macam mana, tak nak buat. Jadi kita tengok video. يعني خلص هيك يبطل فيها نفس، انا خليك اموت بعديها بندفن حتى في ارضي، بندفن تحت الزراعه في ارضي، بقى انا زراعه بدك تسيبي ارضك بالمره لانك هلا كثير بردانه ويمكن جوعانه وما في ادويه والوضع صعب، برضه مش حتطلعي؟ برضه مش هطلع. حضرنا صندوق. هالقد بتحبي فلسطين؟ هالقد اطفال فلسطين ما بتخلوش عنها، زي ما حكت الاغنيه انا دمي فلسطيني، انا دمي فلسطيني. هذا كلام تطلع حاسه بالبرد والجوع يا شعوب يا عربية ويا إسلامية ويا دولية ويا احتلال. هذه طفلة أنت جوعتها ودمرت بيتها، بتقول لك أنا دمي فلسطيني، صح؟ وبوصل رسالة لنتنياهو ولعدوينه كمان، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، وراح نعلمكم الأدب زي ما انتوا كنتوا هلا بتخلونا نبرد وتهدموا بيوتنا. احنا حنوريكم، نحن لن نستسلم، ننتصر او نمت او لن نظن انها النهاية. سنقابل الجيل القادم والاجيال القادمة، تقف معهم بريطانيا وايطاليا، تقف معهم قوة الارض. نحن يقف معنا الله الجبار الملك القدوس السلام الرحمن المؤمن القوي، نحن معنا الله. Tuan-tuan tengok, agak-agak budak ni umur berapa tahun? Agak-agak budak ni umur berapa tahun? 6 tahun. Tengok macam mana cara dia bercakap. Subhanallah tuan-tuan. My blood is Palestinian. Darah aku darah Palestin. Budak kecil. Walau apa yang berlaku, aku takkan tinggalkan Palestin. Aku sanggup dikebumikan di bumi Palestin. Kawan tu tanya, "Lapa? Makanan tak ada." Dia tak peduli tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Ini satu semangat yang dunia lihat, mereka terkejut bagaimana budak sebesar ini, sekecil ini mempunyai semangat jihad yang sangat-sangat tinggi. Dia tak takut pun. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itulah ada satu lagi rakaman video, cuma kita tak tunjuk di sini. Ada seorang budak, lebih kurang umur macam ni lah, 6-7 tahun. Ketika mana wartawan menjadi juga tanya dia, duduk di hospital sambil berbalut tangan, "Bagaimana keadaan kamu?" Dia kata apa? "Alhamdulillah." "Mana ayah dan ibu kamu?" "Ayah dan ibu sudah terkorban, sudah syahid." "Mana keluarga kamu?" "Keluarga saya syahid, adik saya syahid." "Rindu tak?" "Sangat rindu," dia kata. Sangat rindu. Rindu dah adik? Sangat rindu pada adik yang terkorban. So bagaimana perasaan kamu? Alhamdulillah, mereka terlebih dahulu pergi ke syurga. Mereka damai di syurga. Tuan-tuan, budak 6 tahun, 7 tahun, dia boleh menghadapi seumpama itu. Tiba-tiba wartawan tu kata, "Tak apa, walaupun kamu kehilangan mak ayah, kamu susah, pakcik ada, pakcik akan tolong kamu, wahai anak. Wahai anak." Dia jawab apa? "Pakcik, tak apa pakcik. Saya Alhamdulillah, pakcik, orang di luar sana masih ramai yang memerlukan bantuan pakcik." Tuan-tuan, bagaimana didikan anak Palestin ni?
Luar biasa. Sebab itu orang kata Zionis ni mati kutu. Mereka sebenarnya mereka nak mengosongkan Gaza. Itu tujuan mereka. Sebab apa? Sebab hakikat sebenarnya Gaza ni dia ada minyak. Dia ada minyak. Sebab itu tuan-tuan tahu tak sebab apa? Perdana Menteri Britain, apa nama tu? Sunak. Ingat tak Menteri Britain? Ha? Tahu tak nama dia? Sunak apa tu? Rishi Sunak. Dia sebab Sunak India kan. Awal-awal dia sampai ke Tel Aviv bawa senjata. Kita duk tengok sebab apa dia beria-ia sangat. Rupa-rupanya keluarga dia mendapat projek awal lagi untuk mendapatkan minyak di Gaza. Maka dah ready dah untuk itu. Sebab itu mereka nak bersihkan Gaza, maka nak halau penduduk Gaza. Dan di Mesir itu sendiri sudah dibina penempatan-penempatan dengan tujuan penduduk Palestin ini dipindahkan ke Mesir. Akhirnya bila Mesir dikosongkan, mereka dapat ambil dengan tujuan ekonomi mereka. Dan mereka akan buat satu terusan dekat situ, macam terusan Suez, Ben Gurion. Satu terusan Ben Gurion kat situ sebagai satu tempat port perkapalan yang akan mendatangkan pendapatan yang sangat lumayan. Tetapi mereka tak tahu bagaimana kanak-kanak ini. Kalau kanak-kanak macam ni di Gaza, agak-agak tuan-tuan, orang besar macam mana? Orang besar macam mana? Mereka tidak akan meninggalkan Gaza begitu saja. Mereka tak, walau mati ya. Kita tengoklah seorang wartawan hari itu, keluarga dia semua mati. 16 orang, 17 orang. Hari ni mati ni, terkorban, syahid. Esok dia bangun, buat kerja macam biasa ya. Buat kerja macam biasa. Sebab orang Arab ni, saya nak beritahu tuan-tuan, dia rumah dia tak serupa rumah kita. Orang Arab ni, rumah dia bukan ada bumbung. Pasal tak? Ni tengok ni rumah kan, dia kena ada bumbung kan. Arab tak ada bumbung. Sebab apa dia tak ada bumbung? Dia ada sebab. Sebab dia ni akan tinggal sebagai satu family yang besar. Contohnya dia buat satu tingkat, bumbung tak ada, atas tu flat gitu je. Kemudian ada ceracak besi. Bila bertambah keluarga, ditambah satu tingkat lagi. Lepas tu ditambah bumbung. Bumbung lagi nak kena popak bumbung pula, satu hal pula, ditambah satu lagi. Bila mari keluarga lain pula, tambah lagi keluarga, ditambah satu lagi tingkat. Begitu. Sebab apa? Yang duduk di satu apartmen itu atau rumah dia naik tinggi begitu. Datuk dia, nenek dia, ayah dia, mak dia, anak dia, cucu dia, kalau cicit dia akan duduk sekali. Itu style Arab. Datuk ada situ, anak ada situ, cucu ada situ, cicit ada situ. Lepas cicit apa? Lepas cicit, cucut. Mana ada cucut? Cucuk ada lah. Lepas cicit, piut. Lepas piut, piat. Orang Melayu ni dia terkenal dengan 7 keturunan. Sumpah Masuri 7 keturunan, betul? 7 keturunan tu apa? Pertama anak, kemudian cucu, kemudian cicit, kemudian piut, kemudian piat, kemudian miat, kemudian oneng-oneng. Itu 7 keturunan. Nampak apa yang boleh? 7 keturunan tu tu. Dekat 7 ya, lepas tu tak tahu dah apa. Sebab tu Sumpah Masuri pun 7 keturunan. Anak, pertama, cucu, cicit, piut, piat, miat, oneng-oneng. Itu 7 keturunan. Orang Arab dia duduk situ, tapi dia tak sampai 7 keturunan kan. Biasa sampai kat cucu, paling kuat pun cicit lah kan. Bayangkan rumah itu, apartmen itu ramai mana? Family. Tiba-tiba Zionis bom. Kalau ada 26 orang satu family itu, daripada datuk sampai ke cucu, ada ketika 25 terkorban, tinggal seorang aja. Kalau berlaku kat kita waktu itu, agak-agak macam mana? Dengan rumah semua runtuh, dengan ahli keluarga semua meninggal. Kita silat-silat bulan terjun yang macam Pulau Pinang atau gantung diri. Kan tak boleh nak terima.
Tetapi orang Palestin luar biasa, tuan-tuan. Orang Palestin luar biasa. Walaupun berlaku seumpama itu, dia menangis, dia sedih, tapi di mulut dia masih lagi sebut Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dia masih lagi sebut kata-kata tersebut. Dia tak pernah putus asa. Sebab tu saya sebut tadi, wartawan tu kehilangan 16 ahli keluarga sekaligus. Tetapi dia bangun, pegang mikrofon, pegang dia punya reporter itu, masih melaporkan berita secara langsung dari Palestin tanpa ragu, tanpa rasa syak wasangka. Walaupun dalam suasana anak-anak dia, keluarga dia yang terkorban, yang syahid. Begitu kental jiwa mereka. Sebab hari ini tuan-tuan, orang barat begitu teruja. Saya duk tengoklah video-video orang barat pada hari ni, daripada tiktokers, daripada youtubers yang mereka itu amat terpegun. Mereka kata, bagaimana orang Palestin begitu hebat? Kalau aku, dia kata, dah lama dah gila bila berlaku seumpama itu. Kita sendiri, tuan-tuan, bayangkan, mereka ni rumah kena bom, ahli keluarga meninggal, air memang tak ada, api pun tak ada, makanan pun jatuh tak ada, maka masih lagi boleh bersabar. Kalau kita air tak ada 2 hari pun buat demonstrasi. Tuan Zah kata apa? Air tak ada 2 hari je. Oh, nak duduk tak boleh, nak hidup tak boleh. Tak, elektrik pula tak ada. Habis lah. Habis. Tuan-tuan, itulah kekentalan umat penduduk Palestin, yang bermula daripada anak-anak mereka yang begitu kental. Jadi ini satu pengajaran kepada kita untuk kita didik anak-anak kita berjiwa kental, berjiwa hebat, berjiwa pejuang seumpama apa yang berlaku kepada kanak-kanak Palestin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, kita tengok seterusnya. Tengok anak Palestin ni. Allahu Akbar. Budak berapa tahun ni? Budak berapa tahun ni? Tuan-tuan, budak ni sebenarnya ketika mana di hospital ni dirakamkan di hospital ni. Waktu Yahudi masuk ni, dia disuruh mengosongkan segera. Kononnya ada penganah lah bagi mereka. Sebenarnya yang ada jururawat, doktor, pesakit-pesakit, dia perintahkan kosongkan serta-merta. Dia nak cari pengganas. Itu kononnya tentera Zionis. Waktu tu mereka nak menyelamatkan diri, tuan-tuan, mereka pakat lari lah, bawa diri ni, takut juga ni nak kena bunuh saja ni. Budak ni mereka tak sempat nak tengok, sebab dia ni duk pegang apa, ada saluran gas dan sebagainya, nak apa, budak ni kan tinggal budak ni. Bila mereka masuk balik tengok, rupanya budak ni mohon kepada Allah tunaikan solat, dan dia selamat, tak ada masalah apa pun. Tuan-tuan, berapa tahun ni? Berapa tahun ni? Kalau tengok budak ni berapa tahun? 3 tu, ada anak umur 3 tahun. Tu sebut 3 tu. Dia kata serupa anak aku yang ni 3 tahun. 3 tahun lebih kurang, 3 tahun. Boleh tunduk, bangkit, sujud, sembahyang. Allahu Akbar. Ini didikan anak Palestin. Anak kita macam mana, tuan-tuan? Oh, kita tak berlaku perang, ya. Tetapi anak kita bagaimana? Sebab tu Nabi kata nak didik anak daripada kecil. Muru auladakum bis salah, kena suruh anak sembahyang, solat. Umur 7 tahun kena suruh dah. Maknanya kena ajar tentang solat lebih awal daripada 7 tahun. Sebab umur 7 tahun nak kena suruh dah. Dan umur 10 tahun tak solat boleh rotan tu. Boleh rotan. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kekuatan jiwa itu apabila seseorang itu menunaikan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Dalam Quran kata mintalah pertolongan Allah dengan 2, sabar dan salat. Itu satu kekuatan. Kalau kita ada yang ni, tuan-tuan, kita akan kuat jiwa kita. Ini ni antara gambar-gambar Israel, Yahudi ni, mereka pun terkejut tu. Oh, mereka terkejut. Tuan-tuan tahu dah apa yang berlaku pada tentera Israel sekarang ni, tentera Yahudi. Banyak di antara mereka yang depres. Balik daripada Gaza ni hak gila pun ramai. Hak kena bunuh dah ramai.
yang cedera pun ramai, yang gila pun ramai. Dan ada yang menarik diri, pilot tentera Yahudi menarik diri, dia tak mau sertai perang sebab mereka takut, sebab kekentalan yang ada pada jiwa penduduk Palestin, tentera Hamas, yang mereka itu tak takut mati, berbeza dengan puak Yahudi yang takut mati. Bayangkan Merkava tu, berapa juta Merkava besi kereta kebal tu, betapa kuat besi keluli dia tu. Depa tembak tuan-tuan, terbakar. Dah beratus-ratus dah kereta perisai dan kereta kebal Yahudi memang dah pecah hancur dah. Dan Yahudi ni kerugian, hari tu lah saya tengok, hari ni lagi teruk, setiap hari mereka kerugian 240 juta setiap hari. Bayangkan setiap hari dah berbilion mereka rugi. Dan ekonomi Israel pada hari ini jatuh menjunam. Syarikat-syarikat ditutup, mata wang mereka pun jatuh. Mereka berada di ambang krisis ekonomi yang sangat teruk. Dan mereka sudah bergaduh sesama sendiri. Menteri Pertahanan bergaduh dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Masing-masing buat demonstrasi di depan rumah dia, minta letak jawatan sebab mereka hidup dalam keadaan tak tenang. Mereka takut ekonomi jatuh, hidup mereka tak tenteram kerana peperangan ini. Tetapi apa yang berlaku di Palestin, walaupun mereka kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, tetapi mereka masih lagi mempunyai sifat macam budak tadi. Saya tidak akan meninggalkan bumi Palestin. Darah saya akan tumpah di sini. Saya sanggup dikebumikan di sini. Walau tidak ada makanan, walau lapar, saya tidak akan berganjak dari mempertahankan negara saya yang dijajah oleh puak pendatang, oleh puak Zionis. Tuan-tuan, itulah semangat juang. Bila kita tengok ni, kita teringat para ulama dulu, pejuang-pejuang dulu yang berjuang mendapatkan kemerdekaan. Macam itulah mereka, tuan-tuan. Kita sekarang ni dah merdeka, kita tak rasa sangat. Kita dah rasa dapat nikmat kemerdekaan. Pejuang-pejuang dahulu macam itulah. Hari tu yang paling laku cerita Mat Kilau kan. Pakat semua pergi tengok. Ada tengok tak? Siapa yang pergi tengok cerita Mat Kilau tu angkat tangan? Tu. Pakat tengok, semangat kan. Ceritanya tuan-tuan, bagaimana keadaan pun nak mempertahankan tanah air daripada dijajah. Dan saya teringat kepada Syekh Abdul Samad Falimbani. Syekh Abdul Samad Falimbani ni dia dipanggil sebagai Imam Ghazali kecil. Dia ni belajar di Mekah Madinah selama 35 tahun. Belajar tasawuf. Orang dia ingat orang belajar tasawuf ni duduk dalam gua je, suluk. Kan? Uzlah duduk begitu. Dah. Syekh Abdul Samad Falimbani bila waktu mana tanah Melayu ni diserang oleh Siam, belah petani, belah Kedah tu, Siam serang. Daripada Mekah dia berlayar balik. Dulu naik kapal layar tuan-tuan. Naik kapal laut nak balik ni, dia balik ke tanah Melayu dengan tujuan apa? Nak berjihad, nak mempertahankan tanah air daripada diperoleh oleh puak Siam yang pada waktu itu nak rampas tanah Melayu. Dia berjihad, dia lawan sampai ke tentera-tentera Siam sangat takut dengan kecekalan yang ada oleh pada Syekh Abdul Samad ni. Dan Syekh Abdul Samad ni seorang ulama, orang dengar cakap dia. Sekali dia kata dia memimpin ketenteraan, maka banyaklah tentera Siam ini mereka ketakutan sehingga kan Maharaja Siam pada waktu itu memerintahkan kena attack sungguh-sungguh, kena cari jalan penggal kepala. So sampai petang macam tu, cari jalan kena bunuh juga Syekh Abdul Samad. Akhirnya memang Syekh Abdul Samad terkorban syahid. Terkorban syahid yang mana dikatakan wallahu a'lam dipancung kepalanya dan kepalanya dibawa ke Bangkok dipersembahkan kepada Maharaja Siam. Itu keadaan dia jasadnya dikebumikan di Tani, di Canak, di situ. Dia berjuang dengan bersungguh-sungguh sampai ke titisan darah yang terakhir, tuan-tuan. Dan itu yang berlaku di Palestin sekarang. Jadi itu dia. Ini kita tengok apa yang berlaku pada anak Palestin. Cuba lihat anak-anak Gaza yang kehilangan mak ayah mereka.
Mereka mencari di mana ibu, di mana ayah. Rupanya ibu dan ayah mereka sudah tiada. Sebab apa? Sebab dibunuh oleh puak-puak Zionis yang zalim, yang kejam. Cuba bayangkan budak sekecil ini, tuan-tuan, yang tidak mengerti apa-apa pun, tetapi dia sudah kehilangan segala-galanya. Kehilangan rumah, kehilangan abang, kehilangan kakak, kehilangan adik, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan datuk, kehilangan nenek. Sebagai manusia sudah tentu sedih. Sudah tentu sedih. Inilah penyembelihan besar-besaran yang dilakukan oleh golongan Zionis. Ditanya, di mana ibu? Di mana ibu? Budak sebesar ini, dia tidak tahu apa-apa lagi. Mungkin umur 2 tahun. 2 tahun budak ini. Dia mencari ibunya, di mana ibu, di mana ibu. Sedangkan waktu itu ibunya sudah pun tiada. Sebab apa? Sebab kekejaman dan kezaliman golongan Zionis yang mereka itu sengaja bom hospital, sengaja bom sekolah, sengaja tembak penempatan awam. Bukan mereka lawan dengan tentera Hamas. Tidak. Mereka nak lawan maka pun tak boleh. Sebab tentera Hamas berada dalam terowong-terowong. Maka tak berani masuk terowong. Bahkan kalau masuk terowong tu maka hantar anjing dulu. Maka takut. Maka buah kamera dekat anjing tu. Biar anjing masuk. Kalau kena apa kan anjing tu mati. Dia pun tak mati. Dia pun cukup takut. Tetapi sebaliknya, maka nak menutup kelemahan mereka, maka pergi bunuh ibu-ibu, maka pergi bunuh orang-orang tua, maka pergi bunuh kanak-kanak, maka pergi bunuh orang yang tidak berdosa seumpama itu. Tuan-tuan, inilah satu kita lihat apa yang berlaku sebagai manusia. Macam mana kekentalan diri mereka pun kesedihan tetap ada, tuan-tuan. Kita lihat budak ini bagaimana keadaannya, yang mencari ibunya di mana, ibu di mana. Ibunya pada waktu itu sudah syahid. Tuan-tuan bayangkan kalau berlaku itu kepada anak-anak kita bagaimana. Bagaimana perkara ini kau berlaku pada anak-anak kita. Tapi itulah dunia dapat menyaksikan betul-betul. Yang kata Yahudi barbarik, dia panggil barbarian. Memang jahat itu pangkat yang sangat-sangat luar biasa. Jahat mereka itu satu kejahatan yang sangat luar biasa, yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi memuaskan hawa nafsu mereka. Sudahlah mereka datang merampas tanah orang, maka menjajah negeri orang, maka mengambil kebun-kebun orang, maka mengambil rumah-rumah orang, maka halau, maka tembak, maka bunuh, maka penjarakan, maka seksa. Dalam masa yang sama, mereka bertindak dengan begitu zalim dan kejam. Walau satu dunia buat demonstrasi, mereka ini, golongan Yahudi Zionis ini, mereka jenis perangai apa ni? Perangai orang yang bebal, stubborn, degil. Maka tak peduli orang kata apa pun, maka tak peduli, maka bunuh semacam ya. Walaupun seluruh dunia buat demonstrasi, berjuta orang turun di jalan raya. Hatta di London sendiri berjuta yang turun, di Amerika sendiri berjuta yang turun, di negara Eropah berjuta yang turun. Tetapi Yahudi tetap buat perangai bodoh mereka. Buat perangai mereka tetap melakukan kezaliman. Apatah lagi mereka mendapat bantuan dan sokongan daripada Amerika. Sebab itu tuan-tuan, hari ini bila dibuat usaha boikot tu, kita kena sertai boikot. Boikot kerana apa? Kerana sudah, kalau kita membiarkan lagi, banyak lagi lah perkara-perkara kejahatan yang dilakukan. Kurang-kurangnya kita dapat menjejaskan ataupun kita dapat memboikot ekonomi mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau siapa yang isap rokok tu kena berhenti on the spot lah. Kalau ada lagi yang masih isap rokok tu kena berhentilah. Kalau kita sayang ni umat Islam, kita sayang saudara kita ni, kita sayang mereka. Sebab apa? Sebab syarikat Tobacco memang memberi banyak semangat terhadap Zionis Yahudi. Janganlah kita kononnya solidariti bersama Palestin. Perjuangan, sambil duduk perjuangan tepuk meja, sebelah tangan lagi isap rokok Yahudi. Oh, tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Di mana kan kita kena ada solidariti ni, solidariti sungguh-sungguh, boikot sungguh. Apatah lagi memang dia haram pun rokok ni. Dia memberi bantuan yang sangat banyak kepada Yahudi. Maka dengan sebab itu, apa-apa juga bantuan kepada mereka, kita cuba avoid, kita cuba tinggalkan, kita cuba boikot. Sebab apa? Mengenangkan budak yang seumpama ini, yang menghadapi kesusahan akibat kezaliman yang dilakukan. Ini kita tengok pula kreativiti tinggi penduduk Gaza lagi depan mereka. Tengok
Walaupun mereka dah habis elektrik, tak ada apa, tak ada, tapi mereka ni orang kreatif. Masya Allah. Tengok cara dia kait dia tetap juga jahit kan, itu keperluan hidup kan. Tapi elektrik pun tak ada. Jadi dia buat macam mana? Tu dia berkayuh begitu dia reka pula satu kayu macam basikal tu, kayu gitu ya, untuk kita kata menghasilkan sesuatu. Sebab itu ini yang kita kata buntunya tentara-tentara Zionis ni. Mereka ni orang Palestin ni, senjata mereka bukan apa sangat senjata lama-lama, tapi mereka modify buah nama macam-macam, Yasin lah, peluru sana peluru, tapi sekali tembak boleh menyebabkan kereta kebal yang kita kata kebal sungguh lah, dengan besi keluli yang sangat hebat, hancur berkecai. Terbakar. Bukan cakap terbakar, kereta kebal tu dengan orang-orang di dalamnya pun terbakar juga. Itu yang menggerunkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni mempunyai kreativiti yang tinggi. Maka modify macam-macam, maka modify tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu keperluan dalam kehidupan mereka. Kita tengok bagaimana dalam suasana perang ni. Suasana perang, masjid penuh macam tu. Tuan-tuan, kalau kita suasana perang ni, ya Allah, agak nak pergi masjid tak? Sebab masjid pun dibom. Berapa banyak ada masjid yang dibom oleh tentera Zionis, tetapi mereka masih lagi memenuhi masjid. Selagi ada masjid, maka duduk di masjid, maka tak pernah takut pada bom-bom itu. Subhanallah tuan-tuan, ini satu perkara luar biasa yang ada kepada semangat yang ada pada mereka. Keimanan tinggi penduduk Gaza adalah kehidupan mereka. Kita tuan-tuan, tak ada perang pun masjid tak pergi. Tak ada perang pun masjid tak sampai. Tapi kita tak apalah, sebab masjid baru nak buat. Masjid baru nak buat kan. Jadi atas semangat ni juga tuan-tuan, kita segerakan untuk menyiapkan masjid tersebut. Kutip terjemah banyak-banyak sikit. Kita buat bersungguh-sungguh, kita bina masjid, kita akan jadi orang yang mengimarahkan masjid. Kita akan laksanakan betul-betul. Kita akan buat sungguh-sungguh. Sebab Allah Ta'ala kata, ialah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kita lihat bahawa masjid di tempat yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tempat penyatuan umat, tempat kita betul-betul mendapatkan kekuatan. Sebab itu kita tengok penduduk Gaza ni, dalam kehidupan mereka inilah kita lihat, walau dalam suasana perang yang anytime maka duduk masjid ni bom boleh jatuh, tapi mereka tak pernah takut. Sebab apa? Kau jatuh dalam masjid, berdua je, sama ada syahid ataupun meneruskan kehidupan dalam keadaan mencari kemenangan. So tak pernah takut apa-apa. Mereka tak pernah gentar, tak pernah takut. Sebab apa? Dua je, sama ada menang ataupun syahid. Tapi sebab apa umat-umat yang lain, orang Islam yang lain begitu takut? Sebab mereka ditimpa satu penyakit yang telah disebut oleh junjungan besar baginda Nabi SAW. Nabi dah bagi tahu dah. Sebenarnya tuan-tuan, saya tak terkejut sangat yang apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Walaupun kita marah, ya, kita tahu kezaliman Yahudi dan Zionis, tapi lah masa yang sama kita tak terkejut. Sebab apa tak terkejut? Walaupun kita rasa kecewa, negara-negara yang tak membantu, negara jiran, tuan-tuan tahu tak Mesir? Mesir ni dia sempadan dengan Gaza. Rafah satu tempat. Rafah tu sempadan dengan Gaza. Dia nak buka sempadan tu pun dia tak berani. Dia nak kena minta permission daripada Israel dulu. Tanya Israel boleh buka tak? Kalau Israel kata tak boleh buka, dia tak buka. Sedangkan itu sempadan dia dengan Gaza. Apa kaitan dengan Israel? Punyalah dayus tuan-tuan. Dia serupa macam kita lah. Rumah kita nak buka pintu rumah kita, telefon jiran, aku nak buka pintu rumah aku, boleh tak? Kalau jiran tak bagi, tak boleh. Tak apalah, aku duduk dalam rumah lah, tak keluar lah. Macam tu lah dia punya perumpamaan dia, analoginya. Mesir ni dia sempadan dengan Gaza. Dia patutnya nak bantu ni yang kata kesengsaraan yang berlaku di Gaza, nak hantar bantuan. Dah berterak-terak dah satu dunia punya hantar beratur terak ni.
berpuluh-puluh beratus trak dengan makanan, dengan bantuan. Nak buka sempadan, nak bagi bantuan, tapi nak buka sempadan pun tak berani. Tanya oleh Israel, boleh ke tak boleh? Saya kata hari ni tak boleh. Tak boleh. Esok tanya pula, boleh ke tak boleh? Israel kata hari ni boleh 20 trak je. 20 trak je masuk. Tuan-tuan malu tak tuan? Nampak tak penakut? Nampak tak? Apa punca dia? Nabi dah bagi tahu 1400 tahun dulu. Puncanya mereka kena penyakit Wuhan. Nabi kata sudah ditimpa penyakit Wuhan. Sahabat Nabi bertanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu maksud Wuhan? Sebab Wuhan ni terjemahan dia lemah. Lemah apa? Lemah tenaga kan? Kalau lemah tenaga boleh makan suplemen. Tak ada masalah. Lemah apa ni? Nabi sebut lemah tu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Cinta pada dunia, mana cinta duit lah. Hamba pada duit. Sebab tu kalau kita tengok, sebut Turki nampak macam keras kan terhadap apa? Terhadap Yahudi kan. Perdana Menteri Turki pun nampak hebat kan. Tapi hakikatnya kalah juga. Kalah juga dengan ekonomi. Sebab itu dia ada saluran minyak bawah laut dari Turki masuk ke Israel. Kalau betul-betul lah, potonglah suai minyak tu. Baru ni dilaporkan mereka masih lagi mengeksport tomato sebagai makanan 700 tan ke Israel. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab fulus. Sebab fulus. Itu Nabi dah bagi tahu dah 1400 tahun dulu. Nabi kata memang ramai pun. Kalau kita tengok compare umat Islam dengan Yahudi tu, berapa kerat sangat Yahudi tu. Tetapi ramainya ada penyakit. Bila ada penyakit ni, dia tak boleh buat apa lah penyakit. Penyakit pula penyakit Wuhan. Habis. Lalu Nabi sebut apa? Nabi kata dalam keadaan macam tu akan ada satu golongan saja. Golongan yang kecil yang akan terus berjuang. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Golongan yang berjuang tak ramai pun. Tetapi yang tak ramai ni, kekentalan mereka, kekuatan jiwa mereka, akidah mereka yang sangat hebat, yang mengatasi hak ramai hak ada penyakit ni. Ada penyakit tak boleh buat apa tuan-tuan. Kan? Baik. Jadi kita lihat ni bagaimana sikap ihsan anak-anak Gaza dalam kehidupan mereka. Cuba tengok ya. A little boy in Gaza is late to food distribution and gets there when there is no food left. Other children decide to give him from their food. Tengok budak ni tak ada makanan, tengok kosong, kesian. Sebab apa? Makanan tak ada, jatuh sikit-sikit. Tengok dapat ada makanan ni, tak ada lah. Tak ada. Ya. Masing-masing memerlukan makanan sebenarnya. Tak ada lah. Tapi cuba tengok ya. Dia bagi juga sikit. Dia bagi kat orang lain sikit, ada sikit. Seorang sikit rasa dia kata. Tak apalah. Dia pun budak dia seronok balik. Lari-lari balik. Bagi tahu mak dia, mak. Dia kata, mak, budak-budak tu kawan-kawan dia bagi sikit makanan. Dia kata. Tuan-tuan, ini satu sikap yang dibina juga pada kanak-kanak Palestin. Sahabat-sahabat kita yang kita kata yang menjadi sukarelawan di Palestin sebelum ni pun di Gaza, maka menceritakan ini cerita betul ni. Sahabat kita cerita, dia pergi ke tempat-tempat perkemahan, tempat-tempat yang dibuat penempatan orang Gaza ni. Kebanyakan mereka ni budak-budak lah, budak-budak yang waktu itu mak ayah dah tak ada, terutama bapa dah syahid. Bila mari ke budak ni, bila dukung saja. Bila dukung budak ni, dia rindu ke ada mak, ada pada bapak dia. Dia panggil ayah. Dia bagi pada orang dukung ni ayah. Dukung sebelah, mai pula seorang lagi duk angkat tangan. Budak kecil 3-4 tahun angkat tangan ni nak suruh dukung juga. Kawan pun dukung. Tapi dua tangan lah, mai lagi nak suruh dukung. Punyalah mereka dahagakan kasih sayang. Tapi tak apalah buat macam mana kan. Kemudian ahli rombongan kita ni tengoklah kereta ada apa. Tengoklah kereta adalah coklat. Kesian budak-budak ni kita bagi coklat, nampak tak ramai mana kan. Rupanya ramai. Bagi coklat lagi mari. Weh, seronok lah budak-budak dengan coklat. Itu biasa. Bagi. Allah, tak cukup tuan. Tak cukup. Yalah bawa banyak mana sangat. Budak-budak ramai.
Bila kita tengok budak tak cukup, kita rasa macam mana? Kita rasa macam galak dah. Galak Allah, galaknya tak cukup ni. Tapi budak-budak tu tak kata apa. Kau nak main berebut, oh mana dia, saya nak juga. Tak ada. Bila dah bagi, dah distribute habis, dia tak cukup. Hak budak-budak ada coklat di tangan dia ni, dia tengok kawan-kawan dia hak tak ada coklat. Dia pergi kat kawan-kawan dia, dia patahkan coklat, bagi kat kawan dia hak tak ada coklat. Budak umur 6 tahun, budak umur 7 tahun, budak umur 8 tahun yang tidak pernah mementingkan diri dia sendiri. Dia ada coklat, kawan dia tak ada, dia kesian. Dia pergi kat kawan dia, dia patahkan coklat tu, dia bagi, ha ni untuk kamu, ni untuk aku. Dia tak berasa nak berebut, oh untuk aku. Rasa-rasa anak kita macam mana? Tuan-tuan, inilah satu pendidikan yang sangat-sangat hebat, yang melahirkan sifat ihsan anak-anak dalam kehidupan mereka. Sebab itu isu Palestin ni, di sebalik isu peperangan, dia isu kemanusiaan, dia isu pendidikan, isu yang kita ni kena melihat mereka sebagai satu contoh hidup. Bukan zaman Nabi, tuan-tuan, ni zaman sekarang. Kadang-kadang bila kita cerita zaman Nabi, oh zaman Nabi, oh zaman sahabat, oh zaman tabi'in. Ini zaman sekarang, 2023. Wujudnya kanak-kanak macam ni. Wujudnya orang yang tidak mementingkan diri sendiri, yang sanggup sacrifice terhadap saudara dia. Kita bukan nanti kanak-kanak, orang tua pun kadang-kadang tak sanggup. Orang tua pun tak sanggup. Mereka kanak-kanak pun sanggup untuk sacrifice pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri. Dan inilah ciri-ciri orang yang hebat, yang sepatutnya kita ambil contoh dan tauladan di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, habis buat video kan? Ada ya? Pasal habis dah kot. Saya tengok kat soalan, kalau ada yang tanya, saya buka soalan tadi kan. Baik, saya nak jawab soalan. Tengok soalan, ada orang tanya saya ni. Ni tanya melalui apa WhatsApp ni. Ni soalan apa? Kita ada kaitan dengan kita ni. Ni dia tanya, Ustaz, orang sini, dia tanya orang luar kan, saya confused. Tapi baru sampai ke 9 suku soalan ni sampai. Nak tanya pendapat Ustaz, ni ayat mantra ke? Ada orang mesej kat suami suruh amal. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala subhanallah, tetap siratullah. Allah berdiri, Muhammad baharu. Jadi padamkan cahaya, naikkan cahaya muka aku macam cahaya muka Nabi Muhammad. Berkat aku memasang doa penunduk, tundukkan isteri kepada aku. Tu dia. Oh, lain macam punya mantra ni kan. Patutnya pergi baca dekat Zionis tu, tundukkan Zionis. Kan, ni tak orang nak kena, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kita ni satu hal juga, ada lagi baca mantra-mantra dan sebagainya yang benda-benda khurafat, benda-benda yang menjauhkan kita daripada jalan Allah. Baik, saya nak tengok ni soalan. Ni kena dengan tajuk. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Kenapa negara Arab tak tolong negara Palestin? Mereka kaya-kaya. Dan bila tamatnya peperangan ini, ada diceritakan dalam Quran ke? Baik, sebab apa negara tak tolong? Saya dah sebut dah tadi. Sebab apa? Nabi dah sebut dah. Mereka ditimpa penyakit wahan, penyakit cinta kepada duit, cinta pada harta. Kalau aku tolong, silat-silat dengan aku pun tak cukup makan. Jadi biar-biarlah orang Palestin, itu hal mereka. Mereka nak mati, itu mereka punya pasal. Asalkan aku okey, tempat aku okey. Macam kita lah juga. Kadang-kadang kita tengok anak jiran melakukan perkara yang tak baik. Biar-biar dia lah, itu anak jiran, bukan anak kita. Nak jadi apa? Itu jadi sikap macam tu berlaku. Sikap yang tidak rasa persaudaraan itu tidak ada. Tambah-tambah takut pula. Jadi itu yang berlaku kepada negara-negara Arab yang kaya-kaya. Kan? Mereka tak berani. Sebab mereka kena penyakit yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, soalan seterusnya. Bila peperangan ini akan berakhir? Kita tak tahu bila akan berakhir. Tetapi sebenarnya, ketahuilah tuan-tuan, bahawa kemenangan itu akan berpihak kepada Palestin. Cepat lambat kita tak tahu, tapi dia akan berlaku. Sebab apa?
Sebab itu tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW. Bahkan Yahudi pun tahu perkara ini. Yahudi tahu. Apa bukti Yahudi tahu? Baik, saya nak cerita satu projek yang dilakukan oleh puak Yahudi. Projek mereka buat ni kerana mereka percaya kepada satu hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa dia hadis tu? Hadis tu kata apa? La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku peperangan yang besar antara orang Islam dan Yahudi. Ini the last war. Ini peperangan yang terakhir. Sekarang ni bunga-bunga dia. Tapi last war disebutlah oleh hadis Nabi. Nabi kata last kali perang dengan Yahudi, satu perang yang sangat besar, tetapi waktu itu bukan macam berlaku sekarang. Waktu itu fayaqtuluhumul muslimun, orang Yahudi akan dibunuh pula oleh orang Islam. Sekarang ni orang Islam kena bunuh dengan senang-senangnya. Orang awam, tapi waktu tu tentera dengan tentera. Ini baru betul, tentera lawan tentera. Maka waktu itu orang Yahudi, tentera Yahudi dibunuh. Hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajar wa syajar, sehinggalah Yahudi itu menyorok belakang pokok, belakang batu. Fayaqulul hajar wa syajar, maka ada suara daripada pokok, ada suara daripada batu. Kita kata macam mana ada suara ni? Pelik ya? Tak pelik. Sekarang benda berlaku dah. Sekarang benda berlaku. Baru-baru ni salah seorang tentera Brigade Al-Qassam daripada Hamas, dia kata, waktu saya pegang senjata nak tembak kata kebal Yahudi, saya agak gementar. Dia kata agak gementar. Sebab apa? Sebab peluru terhad, takut tembak tadi tersasar ke tak kena ke, kan? Tambah pegang berlaku dalam keadaan dengan mereka mempunyai senjata-senjata yang hebat. Maka pada waktu itu dalam keadaan gementar itu, tiba-tiba saya terdengar suara dari belakang saya. Satu suara yang saya tak tahu suara siapa. Suara itu menyatakan, Ya Abdullah, la takhaf. Wahai hamba Allah, jangan kamu takut. Tembak. Di paling belakang tak ada siapa. Tapi ada suara yang panggil dia, Ya Abdullah, la takhaf. Wahai hamba Allah, jangan takut. Tembak. Dia pun dengan kekuatan tu, dia tembak. Dia terkejut. Betul-betul kena sasaran kereta kebal itu sehingga menghancurkan kereta kebal tersebut. Suara tu mari mana? Wallahualam. Tu nak cerita bab suara ni. Sebab itulah hadis tersebut. Suara daripada pokok mari. Suara daripada batu mari. Suara tu kata apa? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, mari sini. Belakangku Yahudi, mari bunuh dia. Belakang aku ni ada Yahudi, mari bunuh dia. Nabi kata apa? Illal qarqad, kecuali pokok qarqad. Fa innahu min syajar yahud. Sesungguhnya pokok qarqad, pokok Yahudi, dia tak akan bersuara. Pokok qarqad, pokok Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi ni dia percaya hadis ni. Walaupun mereka tak beriman pada Nabi, mereka percaya. Apa buktinya? Mereka ada satu organisasi, nama dia JNF, Jewish National Fund. Jewish National Fund ni boleh kita terjemahkan sebagai tabung Yahudi kebangsaan. Apa tujuan dia tabung ni? Tabung ni nak collect dana di negara-negara yang menyokong mereka. Untuk apa? Untuk projek penanaman pokok qarqad. Mereka nak tanam pokok qarqad, mereka dah tanam banyak dah sebenarnya. Siapa yang pernah sampai Masjid Aqsa dia tahu. Siapa yang pernah pergi Masjid Aqsa, sebab sebelum nak pergi Masjid Aqsa tu kita kena melalui tempat yang dikuasai oleh Yahudi. Masuk ke sempadan Jordan. Masuk tu tuan-tuan di kawasan Jerusalem. Masuk je di tepi jalan, di lereng bukit, semua pokok qarqad. Di Jordan tak ada, di Israel ada. Maknanya mereka percaya, maka yakin terhadap hadis Nabi SAW. Cumanya ego mereka, degil mereka tak beriman pada Nabi. Sebaliknya mereka buat projek penanaman pokok qarqad. Dan projek mereka ini dia ada vision dia, Vision 2030, Vision 2030. Mereka sedang berusaha untuk menanam lagi 5 juta pokok qarqad di kawasan jajahan Palestin itu, tempat yang mereka kuasai. Dan satu-satu pokok qarqad nilai dia 18 USD, 18 dolar. Tuan-tuan bayangkan. Jadi maknanya apa? Maknanya mereka percaya, tapi mereka tetap degil.
Dan insya-Allah akhirnya kemenangan tetap Yahudi tetap akan dikalahkan. Cuma bila wallahu a'lam kita tak tahu lah. Bila akan berlaku itu kita tidak mengetahuinya. Cuma waktu itu akan sampai. Waktu itu akan sampai. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Taala sekalian. Baik, seterusnya kita lihat kalau ada soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Isu boikot bersasar macam McD, KFC dan beberapa produk lain, adakah itu namakan jihad? Sebab itu saja yang mampu dibuat sekarang, dan adakah kalau kita tak boikot kita berdosa? Dia sebenarnya boikot ni, dia ada produk-produk yang memang jelas yang bagi kepada Yahudi dan Israel. Ada yang tak bagi pun. Contohnya franchise kat Malaysia ni, dia tak bagi pun pada Yahudi dan Israel sebenarnya. Yang bagi itu Amerika, yang bagi itu Israel, kan? Tetapi semangat boikot ni dia tak peduli lah. Dia akan boikot semua. Kita nak buat macam mana? Sebab tu baru ni wartawan tanya saya. Wartawan tanya saya apa pandangan boikot-boikot ni. Saya kata, iyalah, pertamanya memang kena boikot. Tetapi boikot dengan ilmu. Boikot dengan ilmu ni kita pastikan betul-betul memang syarikat-syarikat yang betul-betul bagi sumbangan pada Yahudi yang tidak ada keraguan. Ini betul boikot. Tapi yang kita kata ada keraguan ni itu tergolanglah. Cumanya saya melihat satu sisi yang lain pula. Memang kadang produk McD ni sebagainya, dia KFC dia milik umat Islam sebenarnya. Kalau di Malaysia ni dia Jacob punya. Kan? Dan dia keluarkan zakat, dia bagi bantuan pada anak yatim, pada orang miskin, dia tak terlibat pun. Cumanya dia tetap franchise, itu je. Dia tetap franchise. Ada kaitan juga sikit. Tapi dia tak terlibat. Itu. Jadi kita nak macam mana masalah ni? Saya nak tinggal satu sudut. Sudut apa? Sudut inilah masanya kita ada produk sendiri. Kita bangunkan produk kita. Kita jangan lagi bergantung kepada negara-negara barat yang mengkayakan mereka. Kita ni tuan-tuan, pengguna yang ramai, berbilion-bilion. Jadi kita kuatkan produk kita. Maka kita sokong betul-betul. Dan pekerja-pekerja pun tak akan hilang pekerjaan sebab kita dah sediakan pekerjaan untuk mereka. Jadi mereka pun akan bertukar nama daripada McDonald kepada McDollar. Boleh tak? Tapi di Rusia saya tengok dia pun buat. Tu Rusia ni dia pun cukup anti pada Amerika kan. Segala dia pun tak nak kaitan dengan agama pun, tapi dia pun geram pada Amerika ni. Segala produk-produk daripada Amerika, walaupun orang dia buat pun ditukar habis, ditukar jenama. Orang dia juga. Yang penting dia kata Amerika dia tak mau. Ditukar nama. Semua sekali. Itu Rusia buat, tuan-tuan. Jadi kita pun boleh buat sebenarnya. Kita tukar nama, tukar di nama produk kita, kan? Supaya kita tidak bergantungan kepada barat itu. Kurangkan pergantungan. Namun begitu, saya sebut tadi, boikot bersasar lah, yang betul-betul. Betul saya kata yang paling kena boikot ni adalah rokok. Tapi duk semangat boikot di tangan lagi. La ilaha illallah. Macam mana ni? Itu jelas-jelas dah. Itu tidak ada khilaf kan? Rokok ni tidak ada khilaf. Kan? Tak ada khilaf. Tambah-tambah dia haram pula. Ini lagilah nak kena boikot, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu saja soalan yang sampai kepada saya, dan waktu pun dah yang diberi waktu pada saya 1 jam dan sudah cukup 1 jam. Saya rasa saya tak nak memanjangkan lagi lah dalam bicara ni lebih kepada kita nak ambil semangat, tuan-tuan, supaya kita tetap bersama solidariti kita dengan Palestin, dan kita ambil pengajaran sebenarnya. Banyak pengajaran terutama dalam kita mendidik generasi anak-anak kita. Itu yang paling penting juga. Bukan sekadar kita tengok, lihat apa yang berlaku saja, tapi kita lihat kita dan masa depan negara kita juga kita lihat. Bagaimana semangat yang perlu kita didik, semangat ihsan, semangat persaudaraan, semangat kekentalan jiwa, semangat ibadah dan sebagainya yang perlu kita didik pada anak-anak kita sejak daripada kecil lagi, supaya mereka juga menjadi kekuatan, kekentalan akidah mereka, pegangan mereka seumpama apa yang berlaku di Palestin. Dan hari ini apa yang berlaku di Palestin membuka mata dunia, dan ramai tuan-tuan orang yang masuk Islam hanya kerana melihat apa yang berlaku di Palestin. Mereka teruja dengan kekuatan dan pegangan akidah yang ada
umat Islam di Palestin. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sikit perbincangan kita malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Moga Allah bagi kekuatan pada kita untuk terus kita berusaha memberi bantuan, mendoakan kebaikan kepada umat Islam di Palestin yang ditindas, yang dizalimi, yang dibunuh dengan begitu kejam. Yang kita doakan mudah-mudahan Zionis itu tak lama lagi akan berkubar. Mereka itu akan ditewaskan dan dikalahkan karena mereka itu melakukan kekejaman yang sangat luar biasa yang melepasi orang kata tidak berperi kemanusiaan langsung, kezaliman yang sangat-sangat teruk. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah perbincangan kita. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.